Okey, tanya doktor pada hari ini kita akan membawa dan juga menghantarkan berkenaan tentang Wolbachia ataupun nyamuk berwolbachia untuk mengatasi denggi. Daripada infosihat.gov.my menyatakan bahawasanya nyamuk Aedes berwolbachia disuntik dengan bakteria Wolbachia ini adalah satu kaedah pencegahan denggi, Zika dan Chikungunya. Dan strategi Wolbachia ini bertujuan menggantikan populasi nyamuk Aedes sedia ada kepada nyamuk Aedes yang berwolbachia untuk menjadikan nyamuk tersebut tidak dapat memindahkan virus denggi kepada manusia. Untuk bercakap lanjut dan bagaimana ia dilaksanakan dan juga direalisasikan, apakah mampu untuk kita mengatasi masalah denggi ini, bersama dengan saya adalah Dr. Adita Sulaiman, pakar perubatan perunding, kanan, kesihatan awam dan epidemiologi, penyakit berjangkit, juga pengarah kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih bersama dengan kami, Doktor, pada pagi ini. Doktor, seperti mana yang disebutkan tadi, ini adalah merupakan satu kaedah untuk menyuntik nyamuk Aedes itu dengan Wolbachia untuk memastikan tiadanya penyebaran denggi dan juga melalui satu bentuk transmisi vektor itu. Jadi mungkin boleh dikongsikan berkenaan tentang kaedah nyamuk Aedes berwolbachia ini, Doktor. Okey. Terima kasih Ismail, jumpa lagi kita pada hari ini ya. Mungkin umum tak pernah ada yang tidak pernah mendengar Wolbachia itu apa sebenarnya. Ya. Wolbachia ini sebenarnya adalah sejenis kuman atau bakteria lebih spesifiknya. Kuman ini secara semula jadinya memang ada di dalam hampir 60% atau lebih 60% serangga-serangga yang ada di muka bumi. Antaranya pepatung, rama-rama, lalat buah, lebah madu, dan sebagian setengah-setengah nyamuk, spesies nyamuk. Tetapi bakteria ini tidak ada di dalam nyamuk Aedes aegypti. Okey, tak ada. Jadi maknanya dia benda semula jadi. So jadi kajian sebelum-sebelum ini mendapati bahawa Wolbachia ini sekiranya kita berikan kepada Aedes aegypti yang merupakan transmitter untuk denggi, pembawa virus denggi ini, dia bila Wolbachia ini berada di dalam badan nyamuk tersebut, Aedes aegypti, kemudian nyamuk betina biasanya akan menghisap darah orang yang ada virus denggi contohnya. Denggi ini bersaing dengan Wolbachia di dalam badan nyamuk, dalam tubuh nyamuk tersebut. So dia compete dan denggi virus tidak boleh hidup. So jadi maknanya bila dia tidak boleh hidup di dalam nyamuk Aedes aegypti yang ada Wolbachia, maka virus denggi ini tidak boleh dipindahkan kepada manusia lain. Ini adalah satu kaedah kita panggil kontrol secara biologi. Tidak menggunakan chemical, tidak menggunakan racun dan sebagainya yang boleh merosakkan environment, tetapi dia secara semula jadinya menggantikan nyamuk liar Aedes aegypti yang menjadi pembawa penyakit denggi kepada nyamuk yang tidak boleh memindahkan virus denggi ini kepada manusia lain. Bagaimana kadar pembiakan bagi nyamuk Aedes berwolbachia ini? Kalau diikutkan dalam konteks untuk mencegah penyebaran denggi, kalau ditanyakan tadi, apabila kedua-duanya itu berada dalam satu badan nyamuk Aedes yang sama, jadi kadar pembiakannya itu bagaimana? Okey. Denggi memang tidak boleh membiak. Dia habis di dalam nyamuk Aedes berwolbachia tersebut. Tetapi nyamuk itu sendiri, sifat dia sebagai seekor nyamuk itu tidak berubah. Dia masih lagi boleh bertelur. Jadi kalau kita lihat, kalau kita menggantikan nyamuk liar yang ada sekarang ini dalam persekitaran kita dengan nyamuk yang ada Wolbachia, dia ada dua keadaan yang boleh menghasilkan nyamuk Wolbachia, melalui persenyawaan. Nyamuk Wolbachia betina bersenyawa dengan nyamuk liar jantan, dia akan menghasilkan telur yang akan menetas jadi nyamuk berwolbachia. Nyamuk Wolbachia jantan pula, kalau nyamuk Wolbachia dengan nyamuk Wolbachia jantan dan betina, kalau dia bersenyawa dia memang akan menghasilkan nyamuk Wolbachia. Tetapi ada keadaan pula nyamuk Wolbachia jantan, tapi nyamuk liar itu betina. Dia bertelur. Sebab yang membawa virus dan bertelur itu adalah yang betina. Dia bertelur tetapi telur itu tidak boleh menetas. Jadi maknanya populasi nyamuk itu boleh kurang. Apabila bila berlakunya nyamuk Wolbachia jantan itu bersenyawa dengan nyamuk liar yang betina, bertelur tetapi telur itu tidak akan menetas. Jadi adalah kaedah. Dia akan berhenti kat situlah. Jadi maknanya yang dua kaedah itu lagi dia akan meneruskan populasi ataupun generasi nyamuk
nyamuk yang berwolbachia. Okey. Jadi kita berharap satu hari apabila melalui pelepasan nyamuk Wolbachia dalam satu lokaliti yang kita pilih, dia mengambil masa tempoh pelepasan demi pelepasan dan kawalan pemantauan dan seterusnya sampai satu tempoh dalam jangkauan anggaran 2 tahun. Ya. Populasi nyamuk itu akan digantikan dengan nyamuk berwolbachia. Dan bayangkan kawasan lokaliti yang sebelum ini kes denggi yang terlalu tinggi. Bila lokaliti dia telah digantikan dengan nyamuk yang ada Wolbachia, okey, dan dia menghisap darah orang yang ada denggi. Mungkin dah 1-2 kes, okey, yang ada di dalam lokaliti tersebut. Tetapi dihisap tapi dia habis di situ. Dia tidak akan dipindahkan kepada manusia lain. Okey. Tiada transmission itu. Tidak ada transmission kepada. Jadi itu satu yang bagus. Tadi kita bercakap berkenaan pastinya bahaya denggi kepada manusia. Tetapi Wolbachia ini pula, apakah ia selamat kepada manusia kalau sekiranya nyamuk itu disuntik dengan Wolbachia? Okey. Kajian banyak menunjukkan, analisa risiko juga di luar negara juga telah membuktikan bahawa Wolbachia ini tidak memberi kesan kepada manusia ataupun haiwan lain ataupun persekitaran kita. Sebab Wolbachia ini dah wujud dah berjuta tahun dah. Dia dah memang adalah Wolbachia adalah bakteria semula jadi yang wujud di dalam serangga-serangga lain sebenarnya. Tiada kesan apa-apa? Tak ada kesan. InsyaAllah tidak ada kesan. Memang kita memang sentiasa memantau lah ya keadaan. Bagaimana kita nak mengesan perbezaan antara nyamuk liar dan juga nyamuk berwolbachia ini? Okey. Biasanya sebenarnya salah satu kaedah di dalam pemantauan kita untuk kita dalam pemantauan lokaliti yang kita lepaskan nyamuk berwolbachia ini, memang kita akan sentiasa menjalankan pemantauan untuk memastikan nyamuk yang ada dalam lokaliti tersebut sama ada nyamuk wolbachia ataupun liar ya. So dia menggunakan kaedah trap ataupun dipanggil OV trap yang diletak dan dipasangkan di lokaliti tertentu yang mana nyamuk yang akan masuk dan akan bertelur, dia akan collect telur tersebut dan dia akan hantar ke makmal untuk ditetaskan atau diinkubasikan menjadi nyamuk dan dia akan uji nyamuk tersebut sama ada nyamuk tersebut ada Wolbachia atau tidak. Okey, jadi secara fizikalnya kita tak boleh nak beza nyamuk tu nyamuk Anopheles. Nyamuk tu nyamuk Aedes. Nyamuk tu tetap nyamuk. Jadi kita fizikalnya tak ada beza. Fizikal dia tidak berbeza langsung. Jadi kita tak tahu sama ada dia ni ada Wolbachia atau tidak, kita kena buat ujian di dalam makmal. Okey. Tapi itulah bila kita tertanya-tanya macam mana proses pelepasan itu dilakukan di suatu kawasan lokaliti, kerana akan ada juga yang menyatakan lebih baik kita mengadakan fogging di kawasan itu berbanding satu kerja pula nak menyuntik nyamuk dengan Wolbachia, lepaskan pula dan sebagainya. Jadi bagaimana proses pelepasan? Okey, pertama kita kena, sebelum kita nak membuat satu pelepasan pada lokaliti tertentu, kita kena buat pemilihan dahulu. Kita nak pilih lokaliti yang macam mana. Kita bukan boleh simply suka-sukanya kita lepaskan, kita nak dekat tempat ni lah, kampung ni, tidak. Kita akan melihat juga kriteria pemilihan tersebut. Contohnya, kawasan tersebut mesti mempunyai nyamuk, kepadatan nyamuk yang tinggi, bilangan kes yang tinggi, dan juga sama ada premis itu bentuk struktur bangunan yang ada di situ, sempadan semula jadi dan sebagainya. Itu pemilihan ya. Jadi kemudian daripada itu, sebelum kita dah lihat tempat ini sesuai, lokaliti ini sesuai sekiranya kita nak lepaskan Wolbachia untuk mengawal denggi yang berada di kawasan itu. Kedua, kita kena lihat pula sokongan daripada pihak berkuasa tempatan. Dia kena ada pihak sokongan padu daripada pihak berkuasa tempatan dan perlu juga di kawasan itu diadakan gotong royong dan pembersihan sebelum kita buat pelepasan. Dan yang paling penting sekali ialah penerimaan komuniti setempat. Projek Wolbachia ini bukan projek Kementerian Kesihatan saja. Dia sebenarnya adalah kita hendak komuniti yang terbabit itu own the project. Dia kena mengangkat projek ini Wolbachia sebagai projek mereka sebab dia menjaga kesihatan, kemaslahatan di dalam komuniti mereka. Kes banyak. So bagaimana mereka nak mengurangkan denggi adalah dengan adakan projek Wolbachia. Kenapa saya kata perlu ada community engagement yang sangat penting? Sebab bila kita buat pelepasan, pelepasan ini bertempoh. Yang pertama kita kena lepas 14 minggu pertama kita akan melepaskan nyamuk, sekumpulan nyamuk setiap minggu selama 14 minggu.
Okey, itu pertama. Setiap minggu? Ya, setiap minggu kita akan lepaskan selama 14 minggu. Lepas tu kita akan rehatkan 8 bulan, kita pantau. Lepas tu kita akan lepaskan lagi setiap minggu untuk 8 minggu. Okey, lepas tu kita rehat lagi. Begitulah seterusnya dalam tempoh 2 tahun 6 minggu lebih kurangnya. Tetapi di dalam tempoh pelepasan itu kita memerlukan persetujuan pemahaman komuniti setempat supaya tidak melakukan fogging. Sebab fogging ni akan membunuh populasi nyamuk yang ada Wolbachia. Jadi kita itu sebab saya kata projek ini sangat memerlukan kepada penerimaan masyarakat setempat dan bantuan serta sokongan masyarakat setempat. Sebab tu persediaannya itu ada. Sebelum terlepas semua dah cantik dah. Lokaliti cantik, bagus, sesuai. Masyarakat pun dah sebab kata anak orang ni mati, orang tu meninggal kerana denggi dan sebagainya. Kesedaran itu akan ada. Jadi bila kesedaran ada, kita hendak community leader, community setempat itu take ataupun mengambil projek ini sebagai projek mereka. Okey. Cuma tadi bila doktor menceritakan akan ada proses 14 minggu dan kemudian akan direhatkan mungkin dalam tempoh 8 bulan. Dan dalam tempoh 2 tahun itu untuk kita melihat progresnya bagaimana. Tapi bila kita nak cerita tentang denggi ini, seberapa pantas kesan penurunan denggi ini boleh kita dapatkan datanya selepas nyamuk berwolbachia itu dilepaskan? Okey, kita akan menunggu tempoh 2 tahun itu selesai. Sebab kenapa 2 tahun ni kita kata grace period? Sebab dalam tempoh ini daripada kajian sebelum-sebelum ini, 2 tahun kita perlukan untuk memastikan nyamuk liar di dalam lokaliti tersebut telah digantikan. Itu kita panggil kaedah penggantian digantikan dengan nyamuk yang ada Wolbachia. Jadi bila nyamuk berwolbachia itu telah mendominasi environment lokaliti tersebut, maka sepatutnya kalau ada kes yang ada denggi, dia tak akan transmit atau tidak akan berpindah, kan? So dalam tempoh 2 tahun, kalau kita lihat daripada 32 lokaliti kita yang telah kita ada sekarang ini di 7 buah negeri, sebanyak 19 lokaliti telah mencukupi ataupun genap melaksanakan 2 tahun projek Wolbachia. Jadi pada 19 lokaliti ini kita boleh lihat kesannya. Sebelum Wolbachia, selepas Wolbachia, 2 tahun selepas Wolbachia ini dilaksanakan, kita dapati bahawa penurunannya sangat signifikan. Antara ada yang berbeza-beza. 19 ni. Paling minima pun dalam 44% reduction. Tapi paling maksimum 100% reduction. Maknanya di sini ada lokaliti-lokaliti kita yang dengue free. Yang mana? Di mana 100% reduction so, itu? Kalau kita lihat di 100% reduction ini, nanti saya apakah di kawasan Lembah Kelang mungkin? Okey, kajian kita ini, sebentar, saya tak boleh hafal juga ni. Kalau lihat tapi sehingga kini sudah 32. Sekarang kita ada 32 lokaliti dan insya-Allah kita berhasrat untuk menambahkan lagi lokaliti ini sebab bila kita lihat apa dia punya perkembangan yang sangat bagus yang dapat mengawal denggi begitu berkesan sekali saya rasa dan juga ia kaedah biologi yang tidak menggunakan chemical dan sebagainya. Kalau kita lihat kat sini maka Wolbachia adalah kita kata a game changer untuk kawalan denggi sehingga bagi 100%, Malaysia. So kalau kita lihat contohnya ada 2 lokaliti yang menunjukkan penurunan iaitu contohnya di Manggis dan Indrawasih. Saya pun tak pasti negeri mana ni, tetapi yang saya nak pick up ataupun nak share dengan umum di Selangor, sebab saya dah tandai Selangor. Jadi tempat ni saya tahulah di Selangor. Sebab kejayaan yang sangat berkesan saya dapati adalah apabila tempat itu mempunyai beban denggi tertinggi. Contohnya di Selangor kita ada satu lokaliti perdana, satu lagi lokaliti automobil. Dia mempunyai sebelum Wolbachia kes dia adalah yang tertinggi. Di dalam 19 lokaliti ini kes dia adalah tertinggi dalam 19 lokaliti ini. Penurunan di selepas 2 tahun itu adalah 97.6%. Hampir 100%. Kita boleh kata dia dengue free dah 2 tempat ni kalau yang nampak sangat ketara adalah bagi kawasan yang kepadatan tinggi, lokaliti beban demam denggi itu tinggi. Jadi kalau kita lihat kenapa ada setengah lokaliti penurunan dia turun tetapi mungkin 40%, tapi ada pula lokaliti lain penurunan dia sangat ketara 80% hingga ke 100% contohnya. Kerjasama daripada masyarakat. Sebab itu saya kata
penting untuk menjaga Wolbachia itu di dalam situasi kita, dalam lokaliti yang kita lepaskan. Kemungkinan tempat-tempat atau lokaliti tersebut mungkin masih ada penyebaran virus denggi ini daripada nyamuk Albopictus contohnya. Kita bagi Wolbachia kepada Aedes aegypti. Tetapi nyamuk Aedes albopictus juga boleh membawa virus denggi. Dan sebab tu kita minta walaupun lokaliti itu sudah kita lepaskan Wolbachia, kebersihan masih kena jaga. Tempat pembiakan masih kena dihapuskan. Kawasan air bertakung. Kawasan air bertakung. Bukan maknanya kita lepas, kita tak payah buat apa-apa dah. Nyamuk itu sendiri akan bekerja, tidak. Kebersihan kawasan itu masih terus kita perlu pertekankan kepada komuniti. Sebab mungkin tempat-tempat ini bila ada tempat bertakung, sampah sarap yang tidak terurus contohnya, nyamuk Albopictus boleh membiak di situ. Dan dia akan memberi orang kata ancaman pula kepada Aedes aegypti yang ada Wolbachia. Jadi bila dia akan ada persaingan habitat dekat situ, jadi Albopictus wujud dan dia akan menyebarkan virus denggi. Sebab tu kita lihat lebih dominan. Dia kalau kita tak mengambil tindakan segera, menggantikan semula nyamuk Aedes aegypti tersebut, dia akan boleh kalau kita biarkan saja dia Albopictus itu boleh orang kata mengambil alih. Itu berkenaan denggi. Zika dan chikungunya pula bagaimana, Doktor? InsyaAllah sebab kita kena faham Zika, chikungunya pun sebenarnya pembawa dia tu adalah vektor dia tu adalah sama Aedes aegypti. Jadi apabila kita boleh berjaya dengan denggi dengan secara tidak langsungnya, Zika dan chikungunya pun tidak boleh dipindahkan kepada manusia melalui nyamuk ini. Konteks di sini adalah nyamuk itu sendiri kan yang membawa denggi, membawa Zika, membawa chikungunya, dan kajian juga menunjukkan bahawa Zika dan chikungunya pun tidak boleh membiak di dalam nyamuk Aedes aegypti yang ada Wolbachia. Hasrat untuk menyuntik ataupun equip nyamuk Aedes berwolbachia adalah untuk mengurangkan sebarang bentuk kesakitan dan juga transmission. Di akhirnya apakah mungkin target ataupun yang dihasratkan oleh pihak KKM mungkin dalam setahun atau 2 tahun ini, Doktor? Kita berhasrat dengan kejayaan yang kita lihat daripada 19 lokaliti yang telah komplit 2 tahun ini, kita dapati bahawa ini adalah game changer bagi Malaysia. So kita berhasrat pada tahun ini untuk menambahkan lagi 10 lokaliti tambahan untuk Wolbachia. So in the future mungkin more and more lokaliti sebab dia memerlukan satu orang kata prasarana yang mencukupi untuk kita memperluaskan lagi lokaliti. InsyaAllah kerjasama pihak berkuasa tempatan, kerjasama majlis tempatan, komuniti yang sangat penting. Itu sangat penting. InsyaAllah. Memahami tentang apa yang boleh, the do's and the don't. Sama-sama kita ke arah sifar denggi di kawasan lokaliti anda. Terima kasih Dr. Anita kerana bersama kami. Terima kasih pihak KKM perkongsian yang cukup bermanfaat berkenaan tentang nyamuk berwolbachia dalam mengatasi masalah denggi, Zika dan juga chikungunya. Kita akan